Salam Ustaz. Ada Alhamdulillah, respon tu okey lah tu. bersama-sama kita pada malam ni, mana anak-anak yang sedang cuti. Jadi Uncle doakan supaya semua sihat. Dan seperti yang kita tahu, setengah kawasan di Shah Alam terutamanya banjir. Dan kita dapat makluman juga daripada beberapa orang guru, beberapa kawan anak-anak semua ada yang menjadi mangsa banjir. Jadi kita sama-sama doakan supaya mereka tabah dan sabar atas ujian ini. Yang saya lalukan Tuan Haji Zaimi Idris, Guru Besar SKC Pristana. Yang saya hormati Tuan Haji Zulkifli Harun, yang di-Pertua PIBG Sekolah Dato' Abdul Razak, yang juga merupakan penceramah ataupun pembentang pada malam ni. Anak-anak semua, para ibu bapa, guru-guru, jawatankuasa PIBG dan semua hadirin-hadirat yang Uncle hormati sekalian. Sebelum kita mulakan sesi sembang santai kita pada malam ni, kita mulakan dengan baca muka kita Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan sesi kita pada malam ini, untuk makluman anak-anak mungkin ada yang tahu seorang pelajar kita yang itu adik Nur Rania Humairah binti Nur Hasnizam iaitu pelajar 2 UPM. Pelajar tahun 2 tak adalah tapi untuk makluman semua, junior kamu iaitu adik Nur Rania ni kehilangan bapa pagi tadi kerana ayahnya kemalangan jalan raya dalam perjalanan mencari rezeki telah dilanggar kereta. Jadi kita doakan supaya Allahyarham Nur Hasnizam bin Hamzah, ayah kepada pelajar SKC Pristana iaitu adik Nur Rania Humairah ni, semoga rohnya di tempat dalam kalangan orang beriman. Dan bagi meneruskan acara kita pada malam ini, saya berbesar hatilah menjemput Tuan Haji Zaimi Idris, Guru Besar SKC Pristana, untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati, dapat jelas suara saya Cik Azman? Clear Ji. Okey, Cik Azman Nizam bin Bahrom selaku YDP Sekolah Kebangsaan Seri Pristana. Tuan Haji Zulkifli bin Harun selaku kita punya moderator lah kita panggil pada malam ni Kita buat secara santai lah malam ni tuan penceramah kita. Terima kasih daripada pihak Sekolah Kebangsaan Seri Pristana dengan kesudian Tuan Haji Zulkifli untuk hadir di dalam Google Meet bersama pelajar-pelajar tahun 6 dan juga tahun 5 Sekolah Kebangsaan Seri Pristana. Seterusnya guru-guru penolong kanan, guru-guru, seterusnya ibu bapa. Mungkin ibu bapa ada bersama anak-anak malam ni yang boleh dengar sendirilah daripada YDP Sedar Tuan Haji Zulkifli. Macam mana apa itu SPP sebenarnya SPP ni sekolah asrama penuh. Kalau di kementerian ada dua SPP dengan sekolah asrama harian. Tapi yang menjadi idaman ibu bapa ialah sekolah asrama penuh lah Kita ada 70 sekolah berasrama penuh di seluruh negeri seluruh Malaysia, tak termasuk MRSM lah Ya sebenarnya penubuhan sekolah asrama penuh ni yang pertamanya ialah untuk memupuk serta mengembangkan potensi pelajar sebab mereka-mereka yang masuk di asrama penuh terutamanya ni mereka-mereka yang terpilih lah dalam bidang pembelajaran sebab di asrama penuh ni untuk maklumat anak-anak semua kehidupan diorang kondusif, terkawal dan terancang, belajar pun terkawal dan sebagainya Jadi pada malam ni terima kasih pada Tuan Haji Zulkifli saya harap dapat berkongsilah apakah memang dengar sedaplah sekolah asrama tapi ada kekangan ada juga anak-anak yang tidak boleh menyesuaikan diri dengan kehidupan di asrama Anak kawan-kawan saya pun ada hantar hari ni seminggu lepas tu balik 2 minggu lepas tu balik.
Sebab bukan Telefon ayah senang. suruh balik. Habis balik. Bukan senang ayah suruh ya. Sebab kita tahu pelajar-pelajar ni baru berumur 13 tahun ya. Anak saya semua asrama. Alhamdulillah, tingkatan 1 saya dah hantar asrama. Tak ada yang nak balik lah. Takat ni tak ada yang nak balik ya. Anak saya yang nombor 2 tu SPP Sekolah Selangor, 3 lagi SMKA. Alhamdulillah lah. Tapi kita dengar sejak kebelakangan ni banyak macam isu ya. Buli dan sebagainya. Sebenarnya benda tu dah lama. Bukan buli sebenarnya. Ya, mendidik pelajar-pelajar yang bawah-bawah ni supaya berdisiplin ya. Tapi kalau dah touching tu kira memang tak boleh lah. Tumbuk dan sebagainya. Tapi untuk makluman semua anak-anak dan ibu bapa pada malam ni, nak masuk ke asrama penuh ni pun bukannya senang ya. Sebab dulu kita panggil cemerlang dalam UPSR. Sekarang ni kita panggil PBD lah. Iaitu mana dia tafsiran berasaskan bilik darjah yang dibuat oleh guru-guru sendiri. Dan juga penyertaan anak-anak murid di dalam PJSK. Mana dia pencapaian murid-murid di dalam memegang jawatan mengurusi SU, aktif dalam badan beruniform ya. Dan juga penyertaan murid-murid di dalam KOKO, peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Kebangsaan tu markah penuh lah. Ya. Jadi untuk pelajar-pelajar yang berminat untuk masuk ke asrama penuh, kita dengar malam ni sendiri daripada Tuan Haji Zulkifli ya, tentang apa itu. Kita nak dengar yang baik-baik lah. Yang buruk-buruk nanti pun boleh cerita juga Tuan Haji Zul ya. Tentang kekangan, mesti ada ketahanan diri anak-anak untuk masuk asrama penuh. YDP dulu asrama juga ya? Ya, saya pun sekolah asrama juga. Daripada tingkatan 1. Ya. Saya pun asrama juga, tapi masuk tingkatan 6 je. Ya. Tapi sebenarnya bukan senang kita kalau pelajar-pelajar tingkatan 1 ni, percubaan untuk menyesuaikan diri di asrama penuh ni menjadi satu pengalaman yang sukar bagi remaja terutamanya pelajar-pelajar tingkatan 1 ya. Jadi malam ni saya tak ingin berucap panjang lah Tuan Haji Zul. Jadi saya pula yang jadi penceramah lah ya. Kita bagi kepada Tuan Haji Zul ulas sebaik mungkin ya tentang ceritalah apa keburukan, apa kebaikan, apa ketahanan yang perlu ada dalam diri anak-anak ya. Itu sajalah ucapan saya setakat ni. Saya mengucapkan terima kasih daripada pihak sekolah. Ramai juga masuk tu, kalau 60 kali 2, 120 orang yang dah masuk meet ni. Alhamdulillah. Pada ibu bapa, dengar baik-baik ya. Kalau ada ibu bapa yang tak nak masuk anak lagi tingkatan 1, dia nak tunggu tingkatan 4 ya. Boleh juga ya. Bermacam macam anak YDP cemerlang ya. Nanti mungkin YDP pun anak seorang, dia pun tak lepas kan anak ada sekolah asrama tu. Mungkin tingkatan 4 nanti baru lepas lah kot. Ya, okey. Jadi kita dengar sama-sama. Untuk saya sekian saja. Saya akan dengarlah meet kita ni pada anak-anak semua. Tunggulah sampai habis ya, kita bagi kerjasama yang sebaiknya kepada penceramah kita pada malam ini. Terima kasih pada PIBG Sekolah Pristana yang begitu aktif. Untuk makluman Tuan Haji Zul, kita punya YDP ni terbaik daerah Kuala Selangor yang diiktiraf oleh PPD lah. Kita beri tepukan. Terima kasih ya semua. Teruskan sehingga selesai. Sekian, terima kasih. Okay, YDP. Terima kasih Tuan Haji Zaimi Idris, Guru Besar SKSU Pristana atas kata-kata semangat, ucapan, dorongan pada anak-anak semua, dan juga menceritakan tentang apabila UPSR dimasukkan, apakah langkah ataupun mekanisme untuk peringkat anak-anak yang boleh dikedepankan lagi, terutamanya dalam masuk dipanggil sekolah idaman, sekolah SBP, MRSM, SMKA, dia banyak kategori ni. Ada SPP, ada MRSM, ada SMKA, ada SMK Tafiz, ada MRSM Tafiz, dan juga sekolah agama di bawah kajian negeri macam kajian negeri Selangor dan sebagainya. Jadi semuanya berkonsepkan asrama. Jadi malam ni penceramah yang
dijemput oleh pihak sekolah dan PIBG akan memfokus kepada macam mana apa yang disebut oleh Tuan Haji tadi, membina ketahanan mental. Sebab belajar ni di mana-mana boleh belajar. Sekolah harian biasa pun ramai pelajar cemerlang. Kalau kita tengok pelajar yang satu ketika dahulu dapat berapa A dulu, Amalina, sekolah harian biasa pun boleh cemerlang. Cuma kenapa konsep asrama ni sangat orang kata apa, menjadi idaman. Kalau Uncle sendiri, pada anak-anak semua, Uncle pun sekolah asrama dulu. Kalau pelajar-pelajar lihat Uncle hari ni macam ni, berani bercakap kat depan, ada keyakinan. Macam Haji cakap tadi, dapat apa anugerah. Kalau Uncle boleh katakan di asrama lah, di boarding school lah yang membentuk diri Uncle. Bukan maknanya, sebab kita lain, kita di asrama ni, kita kena sendiri. Berdikari, di situ akan terlatihnya kepimpinan dan sebagainya. Tak pernah azan di masjid, kita dipaksa. Di sini akan suruh kita lead apa kata sembahyang tarawih waktu bulan Ramadan, jadi imam, kena belajar pengucapan awam. Semua tu akan dibentuk dan dibina, bukan saja akademik tapi elemen-elemen yang berkaitan soft skill, sasiah dan sebagainya. Itu beautiful of boarding school ni. Jadi pada malam ni Uncle rasa bertuah kerana Uncle Zul bukan saja ada anak di boarding school di Sedar, tapi Uncle Zul adalah pelajar alumni daripada Sedar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada anak yang telah melepasi daripada Form 1. Anak Uncle Haji Zul, siapa tu yang perempuan tu? Yang dah sekolah. Yasmin. Siapa nama dia? Yasmin. Yasmin, dia masuk daripada Form 1. Form 1, tapi di Sri Puteri lah, sebab Sedar ni lelaki. Maksudnya daripada Form 1 di Sri Puteri, tapi berjaya menghabiskan sampai ke tingkatan 5. Jadi macam mana pengalaman Uncle Zul ataupun Haji Zul pada malam ni akan berkongsi kepada parent terutamanya bagaimana untuk menangani isu yang dikatakan homesick ni tadi. Dia dah biasa duduk rumah, so bila duduk asrama dia dah kata apa, cepat nak balik. Dia dah tak boleh serasi dengan tu. Jadi Tuan Haji Zul akan berkongsi kita pada malam ni. Kalau untuk lebih hidup sikit malam ni, kita macam buka soalan lah. Mungkin kalau kita bagi Tuan Haji Zul seorang je kan, kita buat sesi soal jawab daripada anak-anak boleh, daripada ibu bapa pun boleh. Betul. Cadangan saya lah. Jadi saya akan jemput Tuan Haji Zul untuk berkongsi tentang tajuk kita pada malam ini, sembang santai pembelajaran dan kehidupan di asrama penuh ataupun asrama, dan kita akan buka sesi soal jawab. Jadi dengan tanpa melengah masa, saya jemput Tuan Haji Zulkifli Harun untuk berkongsi tentang tajuk kita pada malam ini. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Tuan YDP Sekolah Kebangsaan Sri Pristana yang berusaha, Tuan Muhammad Azman Nizam bin Baharun. Yang saya hormati Tuan Pengetua, Tuan Haji Zaimi Idris, ya. Terima kasih juga kepada barisan pasukan AJK PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Pristana dan juga guru-guru yang juga hadir pada malam ni, dan juga anak-anak yang comel-comel ni semua ni ya, yang dan beraspirasi untuk masuk asrama penuh lah insya-Allah satu hari nanti. Last but not least, kepada ibu bapa lah yang menemani anak-anak untuk sembang santai bersama saya dan juga YDP dan juga Tuan Pengetua pada malam ni ya. Terima kasih kerana hadir pada malam ni dan terima kasih kerana menjemput saya lah untuk berkongsi pengalaman sebagai pelajar sekolah berasrama penuh. Uncle masa sekolah berasrama penuh tu dah tua dah, masa umur tahun 84 hingga tahun 88. Sekarang masa tu Uncle masuk ke 1 dan juga ke 5 sampai tahun 88. Selepas tu dah habis asrama, dah berkahwin, dah ada anak semua ni. 4 anak Uncle masuk sekolah asrama penuh juga Yang 3 lelaki masuk sekolah Dato' Abdul Razak dan seorang perempuan masuk sekolah Sri Puteri. Dan ada seorang lagi anak lelaki kecil lagi, dah 9 tahun. Tak tahulah, maknya kata jangan masuk Sedar lah, masuk sekolah Alam Shah dia kata kan. Saya tak tahulah kan. Tengoklah, saya rasa masuk Sedar juga kot kalau saya minta lah juga Sedar juga nanti kan. So cerita pasal sekolah asrama penuh ni, dari konteks yang Uncle nak cerita ni, pengalaman Uncle menghantar anak-anak di asrama dan macam mana pengalaman Uncle juga menghadapi, melayani anak-anak, kerana anak-anak di asrama, dan juga
Angka nak kongsi juga bagaimana sebagai selepas masuk je anak di Sedar tu, Angka terus jadi AJKPIBG kerana Angka nak menyumbang kepada sekolah dan untuk membantu anak-anak ni juga kan. Itu mungkin boleh membantu lah ibu bapa lah. Nanti kemudian saya akan cerita sedikit kan. Jadi dari segi konteks masuk kehidupan di asrama ni, asrama di Sedar ni, di Sedar ke di sekolah mana-mana pun, lebih kurang semua sama saja kan. Kenapa masuk asrama ni, sebab apa kita nak masuk asrama ni, kita kena ada sebab nak masuk asrama penuh ni kan. Mesti ada sebab. Mak bapak nak hantar anak-anak pun kena ada sebab juga kan. Pasal apa? Pasal dulu masa uncle hantar ke asrama penuh tu, pasal sebabnya berbeza dengan sebab sekarang. Sebab dulu tu mak bapak miskin, bapak tak mampu. Jadi masa aplikasi masuk asrama penuh ni semuanya bukan kita yang minta. Sekolah yang bernama daripada asrama penuh, kementerian, kita dapat sekolah masuk asrama penuh kan. Berdasarkan keputusan cemerlang lah masa tu, keputusan penilaian. Macam USR lah penilaian kan. Tapi dulu masuk pasal miskin, duduk rumah ni, bilik tak cukup kan, makan tak sedap, kadang-kadang tu makan lagi sedap di kat asrama lagi daripada di rumah kan. Keluarga kadang-kadang tu bila dapat masuk asrama dapat beasiswa kan. Itu sebab-sebab masa dulu angka masuk asrama. Tetapi sekarang ni ibu bapa hantar anak asrama atas sebab-sebab berbeza ya. Pasal apa? Pasal nak mendewasakan anak-anak. Pasal sekarang ni dengan dulu, tahun masa angka masuk sekolah Sedar dulu, asrama dulu, tak ada telefon, tak ada WhatsApp, tak ada mobile phone, laptop, komputer tak ada kan. Mak saya hantar saya sekolah Sedar tu sekali, masa mendaftar, ambil saya masa keluar SPM, lepas SPM ya. 5 tahun tu. Balik kampung, cuti, balik naik bas kan. Bawa angkatlah beg kan. Itu zaman tu. Tapi sekarang ni keadaan semua ekonomi ibu bapa semua dah meningkat jadi nak katakan dulu kalau dulu makanan tak sedap di rumah, sekarang makanan dah sedap di rumah, ibu bapa dah ada duit untuk bagi hantar tuition ini. Tapi mungkin ada yang kekurangan dari segi berdikari kan. Kebanyakan ibu bapa nak hantar anak-anak kat asrama penuh ni pasal nak anak-anak berdikari. Pasal kat rumah biasanya kadang-kadang tu setengah-setengah ibu keluarga ada bibi, setengah keluarga tu memang mak bapaknya menyediakan barang-barang semua siap untuk mereka kan. Jadi ibu bapa nak hantar anak-anak dan juga ke asrama ni pasal nak biar dia berdikari supaya dia boleh gosok baju sendiri, basuh baju sendiri kan. Boleh cari maklumat sendiri kan. Itu sebab-sebab sekarang ni kebanyakan ibu bapa dan anak-anak nak hantar asrama penuh pasal dia nak berdikari. Itu satu yang tujuan pertama. Keduanya untuk lagi berdaya saing kan. Bila anak-anak ni yang cemerlang-cemerlang ni, macam adik-adik ni dapatlah juara netball lah, juara pidato lah, juara catur lah, nombor 1 peperiksaan dulu tu UPSR kan, dapat 6A lah kan. Sekarang ni macam Tuan Haji Zaini kata tidak ada pentaksiran di sekolah kan, cara kaedah berbeza, tapi semua tu kaedah-kaedah di mana jika adik-adik anak-anak ni aktif sukan, bagus belajar, sekolah akan bagi markah yang bagus untuk pergi bersama-sama dalam kelompok anak-anak yang cemerlang di asrama kan. Jadi bukan kalau macam keputusan yang baru-baru ni, kelayakan masuk asrama ni bukan saja pasal akademik saja. Kelayakan dari segi ke participation, penglibatan dalam koko. Anak-anak sekarang ni kita nak lahirkan leaders, pemimpin-pemimpin di SBT ke di MRSM ke yang all rounder, yang belajar pandai, koko pun pandai kan. Itulah. Jadi itulah yang sekarang ni kriteria baru kan. Jadi bila anda semua adik-adik dah keluar masuk asrama, sekarang ni contohnya macam Ali ni dia champion lah semuanya dekat di sekolah kebangsaan Serpistana ni kan. Dan dia ada champion ini, budak yang perempuan ni champion yang itu pula kan. Tapi bila dia masuk ke SBT, MRSM, ramai champion lain kan. Ramai nombor 1, nombor 2, nombor 3 lagi kan. So anda berada dalam kelompok yang bijak, pandai, yang aktif, yang ada, yang boleh memimpin semua kan. Di mana bila dalam environment yang macam tu anak-anak, anda akan lagi cemerlang.
kan, cemerlang. Maksudnya bila kalau dia ni pandai berdebat, dia ni ada berdebat lagi di sekolah kebangsaan Seksyen 9 kan, ada lagi pemain catur lagi hebat daripada di sekolah berjelutong, ada lagi pemain rugby yang lagi hebat di sekolah kebangsaan Seksyen 7 kan. So bila when they are together, they get better. Dia lagi kukuh, lagi bijak, lagi kukuh, lagi pandai berpidato, pandai semua kan. So ini yang antara sebabnya objektifnya untuk adik-adik ni berada dalam kelompok ni kan. Itu kedua. Ketiganya, disiplin yang ditanam dalam program sekolah ni kan, banyak disiplin, maksudnya peraturan bangun pagi pukul 6, kena solat subuh berjemaah. Cuba bayangkan kat rumah kita berjemaah tak agaknya. Kalau dapat ibu ayah balik kerja, kita dapat berjemaah. Tapi kalau di asrama penuh, 5 waktu berjemaah kan. Anak uncle ni, kalau solat, alhamdulillah lah, kalau solat tu dah 5 tahun di asrama ni, dah solat belum? Dah kan. Dia dah built in straight away kan. Kita kadang-kadang macam uncle bekerja siang kan, pagi keluar petang, jadi waktu Zohor Asar tu di tempat kerja lah kan. Jadi tak dapat pantau dia berjemaah ke apa, tapi kalau dia berada di asrama, dia dapat berjemaah bersama kawan-kawan, bersama dengan ustaz dia kan. Bayangkan kalau satu hari berjemaah 5 kali sehari, kalau selama 9 bulan bersekolah di asrama, berapa banyak kali jemaah yang kamu dapat kan. Itu yang the beauty of di mana jemaah dapat kita bina di sekolah-sekolah semua penuh ni kan. So dan juga salah satu kebaikannya dari segi social networking. You are establishing a social networking kan. Contohnya Nur Amira ni, dia pergi Seri Puteri lah contohnya kan. Dia jumpa Khairina pun Seri Puteri juga di sana kan. Bila dia jumpa besok, dia kata, kau doktor mana Khairina? Aku doktor di sekolah hospital Kelang. Amira, saya doktor di sekolah hospital JB kan. Jadi bila dia got big network of all the doctors ke, all the engineers ke, all the professionals kan, di mana-mana saja kan. Jadi bila mana-mana saja, dia akan build up strong network kan. A simple example macam contohnya ada satu real story daripada uncle boleh kongsi. Ada lepasan graduan sedar doktor dia medical student, dia pergi interview di salah sebuah hospital lah untuk jadikan doktor di situ kan. Sudahnya bila dia interview tu, dia sembang-sembang, doktor yang interview itu adalah bekas pelajar sedar kan. Kata you sudah pelajar sedar kan. Saya pun belajar sedar juga tahun 50-60 lebih kan, masa tu kan. So the network to straight away click kan. Itu pun salah satu benefitsnya lah kan, advantage-nya kan. So sekolah-sekolah yang lagi lama macam sekolah-sekolah MCKK ke SAS ke almost 50 years tu lagi besar networknya kan. So this is the network yang uncle cakap ni. Kamu dapat membesarkan rangkaian hubungan dengan semua sahabat-sahabat di luar sana kan. So this is part of the benefits lah, salah satu benefit kebaikan di asrama penuh Azman Nizam ni YDP boleh kongsi dengan adik-adik ni lah kan. Itu keseronokannya. Lagi satu keseronokannya di asrama ni bila pasal bersama kawan-kawan kan. Kadang-kadang bersama kawan-kawan kita kalau dapat keluar, mesti kalau kat rumah ni nak jumpa kawan tu, dapat keluar sekejap, mak nak keluar dengan kawan dah sekejap kan, okey keluar sekejap, tapi balik bersama pukul 5. Jangan lupa balik pukul 5 kan, keluar pukul 3 balik pukul 5, 2 jam je jumpa kawan-kawan. Tetapi di asrama ni 24 jam dengan kawan-kawan kan. Tetapi uncle nak nasihatkan, berkawan dengan semua orang tetapi pilih kawan yang baik betul-betul. Berkawan dengan semua orang tu maksudnya semua orang boleh bercakap apa, tapi kalau kawan-kawan ni bila ada 120 orang kawan-kawan dalam tingkatan satu tu kan, bermacam perangai kan. Macam ada yang baik, ada yang penyayang, ada yang pemarah, ada yang kaki musik kan. Tapi you can still be friends with everyone, tetapi pilih contoh terbaik untuk diri kamu kan. So ini antara kebaikan-kebaikannya lah yang angka nak kongsi dengan you all lah kan.
Jadi dan juga Uncle suka juga nak kongsi juga lah macam dari segi macam tadi YDP Azman ada sebut pasal dari segi mencabar diri sendiri kan. Di SBP lah di mana kamu akan dicabar untuk keluar daripada kotak masing-masing. Contohnya kan, saya malu lah nak cakap, saya malu lah nak berbicara, nak berpidato, nak bagi ni kan. Tetapi setiap orang akan diberikan peluang, sama ada kamu nak ambil peluang ke tidak kan. Jadi tonjolkan diri, okey saya nak cuba mengetuai program ni. Saya nak bercakap boleh tak kan. Dan kalau tak, kebanyakan guru akan bagi kamu peluang supaya kamu congkil bakat sendiri untuk kamu menunjukkan bakat kamu sendiri kan. Contohnya kalau dari segi percakapan, dari segi public speaking, this is a must for everyone, so that when you go to the market later on, you are able to speak to anyone kan later on kan. So itulah sedikit daripada kebaikan yang boleh kongsi lah kan beberapa di asrama. Nanti kita cerita kejap lagi kalau apa cabaran-cabarannya di asrama ni. Seronok sebenarnya duduk asrama ni ni apa Tuan Haji Zul sebagai parent sebagaimana untuk kita nak meletakkan keyakinan kepada pihak sekolah yang kita hantar tu, memang kita tak boleh nak expect. Contoh kita nak sekolah yang dekat dengan kita, tiba-tiba dia hantar yang jauh. Kalau dapat sedar, alhamdulillah lah. KL Seremban 1 jam je. Macam Puan Rosaini ada ni, NYDP saya ni, orang hebat ni. Apa khabar Puan? Sedang memandu ke duduk sebelah tu? Masa dia tengah saya duduk sebelah je. Duduk sebelah, okey boleh kacau lah. Macam best macam best tiba-tiba hantar ke Perlis. Perlis ada boarding tak? Boarding school? Ada kan? Ada. Kata MRS Anniversary lah ataupun hantar ke Johor. Jadi kita bukan boleh pilih kita nak masuk sesuatu sekolah tu kementerian yang akan tentukan ataupun jabatan yang akan tentukan anak-anak kita ni di mana. So bagaimana kita sebagai parent ni, satu nak lepaskan, and then yang kedua dari segi mental kita ni bagaimana untuk nak menangani isu-isu especially homesick ni tadi. Betul. So, mungkin anak Tuan Haji ada pengalaman hantar hari ni macam Tuan Haji Zaimil kata hantar hari ni 2-3 hari je dah telefon suami. So apakah persediaan, apakah nasihat as a parent supaya kita boleh dorong anak kita untuk kita tidak melayani lah sekiranya berlaku perkara sedemikian. Betul lah tu. Itu soalan yang agak mencabar tu sebenarnya kan. Sebenarnya betul macam Tuan YDP cakap tu bahawa kadang-kadang tu emosi ibu bapa ni memang kata hati nak hantar anak kat asrama. Tapi dalam hati dia ni macam nak lepas tak lepas kan. Itu memang biasa kan. Saya nak kongsi lah, masa saya pertama kali saya hantar anak saya kat asrama, anak saya sulung tu, isteri saya tu sendiri pun macam diam je keluar balik kereta tu kan. Kenapa ni? Tiba-tiba dia nangis kan. Dia nangis kan. Tapi ialah anak pertama nak melepaskan anak ke asrama ni kan tu biasa. Memang berat nak lepaskan tu. Saya pun macam betul ke ni kan. Tapi itu apa yang saya boleh kongsi dengan pada ibu bapa yang pertama kali nak hantar anak ke asrama tu memang kena kentalkan hati. Kalau jauh dekat tu memang bukan urusan kita, pasal kita dah minta yang dekat, tetapi yang dapat daripada diberi oleh pihak SBP tu kadang-kadang tu tak boleh masuk akal juga, dia hantar ke Terengganu lah ke mana kan. So kalau option is atas kita. Kita nak terima, kita nak terima. Tapi kalau kita terima, kita kena kentalkan hati kita, kita kena kuatkan semangat kita bahawa kita percaya dengan sistem SBP, sistem sekolah, bahawa anak-anak kita akan dijaga oleh pihak sekolah dengan sebaik mungkin lah kan, sebaik mungkin. Tetapi kita tak boleh expect juga, ibu bapa kena faham juga pihak sekolah tak boleh, satu sekolah ada dekat 600 ke 700 pelajar. Dan setiap satu sekolah tu rata-ratanya ada 60 guru-guru dan juga warden mungkin ada 40 kan. Tak boleh nak menjaga macam kita menjaga anak-anak pelajar di asrama ni macam kita jaga anak kita sendiri. Macam saya ada anak 5, saya bolehlah kata saya boleh jaga anak 5 orang ni, tapi bila guru-guru ni semua ni dia orang tak boleh jaga anak-anak pelajar sekolah ni di asrama ni macam jaga anak, macam kita jaga anak di rumah.
Kita kena faham tu bahawa itulah di mana peranan kita untuk saya suka bila saya setiap tahun bila kemasukan pelajar tingkatan 1 di SEDA ni, saya akan bagi ucapan saya kepada ibu bapa ni. Saya cakap kepada ibu bapa, you have to learn to let go. Parents, you have to learn to let go. Kan? Memang kadang-kadang tu nak lepaskan anak ni, dia have to learn to let go. Kadang-kadang tu dia nak tak boleh let go tu, dia mula tiap minggu dia datang, dia hantar baju yang dah bergosok. Dia ambil baju kotor dulu. Jumaat dia datang ambil baju kotor anak dia Jumaat. Lepas tu Ahad dia pergi, dia dah gosok, dia gantung dekat postcard. Kan? Tiap minggu saya cakap dengan dia, kalau you are going to do that, you jangan hantar anak ke asrama. Because you are not teaching your kids to be independent. It's okay, mak bapak kena biarkan anak-anak basuh baju sendiri, gosok baju sendiri, itu adalah satu latihan untuk mereka. Tak kisahlah, saya cakap dengan dia, biar bajunya hangus ke, ada punya side dia tu tak tegang ke, tak apa. It's okay. Lama-lama 2 tahun kedua, tahun ketiga, dia akan gosok baju lagi cantik daripada kita. Believe me. Kan? Believe me, they will do. They will survive. Budak-budak bijak ni, budak-budak pandai macam adik-adik ni semua depan uncle ni semua ni, they will survive. They can do this. Berletak kepercayaan tu. So saya akan cakap pada parents, let them go. Let them go, tetapi bekalkan dengan nasihat-nasihat kan. Telefon. Dan juga fasiliti sekolah sekarang ni kan, banyak. Dulu tu zaman saya tu tak ada washing machine. Gosok baju macam ni kan. Gosok baju macam ni. Sekarang ni setiap sekolah dah ada macam dobi dekat luar-luar kedai rumah kamu tu. Kan? Sedar ada 2 dobi termasuk coin tu kan. Ada dryer lagi. Setiap floor ada iron board lagi. Kan? Dulu tu iron board sendiri. Jadi semuanya adalah atas anak-anak semua ni nak buat ke tak nak buat. Ataupun dia minta mana, dia boleh, anak-anak akan cakap dengan mak, tolonglah basuh baju, ambil baju adik ni kan, basuh betul, hantar baju mak. Kalau mak buat juga, bawalah keluar anak, tak usah tak sama. Ini saya punya ni lah, mungkin agak harsh, agak harsh ya, tapi apa yang saya nak sampaikan ni, ini akan mendidik anak-anak semua very independent. It's a simple thing, very independent. Tuan Haji Zul. Ya, Tuan Haji. Saya ada soalan. Takut saya bila Tuan Haji nak soalan. Ibu bapa lah kan. Dia sebenarnya ibu bapa ni yang mana yang anak seorang macam NYDP kan. Anak sulung yang baru nak hantar asrama ni, dia macam rasa macam satu macam YDP kata tadilah, macam Tuan Haji Zul kata tadi, kalau balik bergenang air mata kan, anak seorang. Ya, tapi sebenarnya kehidupan di asrama ni, ibu bapa kena faham yang bahawa dia rasa macam was-was, takut keselamatan anak dia. Jadi boleh tak Tuan Haji Zul cerita sikit dari segi safety anak-anak ni di asrama, lebih-lebih lagi dengan yang kita dengar dalam bertahun-tahun ni 1-2 je bully. Betul. Sebenarnya bully bukan bully sebenarnya. Dia sebenarnya mendidik ya Tuan. Mungkin Tuan Haji Zul boleh cerita sikit. Okey, terima kasih Tuan Haji Zaini. Saya kongsi sedikit Dia ada satu insiden berlaku. Ibu bapa ni marah dengan saya. Dia kata dengan pihak sekolah, dia kata, saya tak setujulah tiap-tiap malam kan, bila ada dekat dewan tu, bila ada nak susun kursi je dekat dewan tu, semua pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 kena buat. Dia kata kan. Kata ini bully ni. Saya cakap dengan ibu bapa ni, kalau anak tuan di rumah, tuan suruh tak? Tolong betulkan langsir tu sikit, tolong pergi ambil barang dekat dapur tu sikit, kan? Tolong mak siram pokok, kan? Ya buat. Jadi kat sekolah ni, kita tak ada pekerja ramai. Antara menyusun kursi tu pun untuk kat dewan, untuk perhimpunan sekolah tu pun salah satu latihan untuk anak-anak untuk buat kerja, kan? Dia bukan datang, ini bukan sekolah macam yang sekolah yang London tu di mana kita bayar semua ada pekerja. Ini adalah sekolah untuk melahirkan pemimpin. Pemimpin ni, sebelum jadi pemimpin, kita kena dulu buat kerja-kerja groundwork. Jadi orang bawahan dulu sebelum jadi pemimpin. So
mak bapak ni komplain saya. Dia kata, kenapa seorang budak form 1 ni biar suruhlah semua form 5. Oh, dia dah dapat dia share masa dia junior, kan? Berbalik kepada soalan tu tadi, okey. Satu, macam didikan macam benda macam ni, ini bukan bully, ini adalah didikan untuk sama-sama dia orang melatih diri mereka. Tetapi di kebanyakan semua asrama sekarang ni, semua SBP, even MRSM pun tidak ada pihak sekolah, pihak pentadbir memang very strict dari segi bully pukul maksudnya touch macam di banyak SBP akan mengamalkan you touch you go. Touch ni you lempang sekali pun. Kalau what you have to do kalau anak-anak masuk asrama, kalau you being touch dari segi fizikal, dipukul ke, ditumbuk ke, you kena adukan kepada warden. Kalau you tak nak adukan kepada abang-abang, kakak-kakak tu, you berterus kepada warden. Cakap saya dipukul. Kisahlah dipukul pasal apa pun kan. Di Sedar ada satu kes berlaku di mana budak-budak senior memukul pelajar junior ni kerana mencuri handphone. Alasan dia, oh saya pukul dia pasal dia curi handphone saya, kan? Tetap salah kan. Budak yang memukul memukul budak yang mencuri itu salah dan digantung dan juga mungkin dibuang ikut ke severity dia. Dan budak yang mencuri itu dia adalah kes dia. Kes yang digantung ke apa kan. And then handphone masa tu diharamkan. Dah banyak lagi benda-benda hal-hal disiplin yang berkaitannya kan. Tetapi apa saja sebabnya memukul adalah dilarang dan akan diambil tindakan oleh pihak sekolah. Ya. Itu bully. Tapi setakat macam kena susun kerusi, kena pergi ambil barang, itu is part and parcel of learning. Dan juga bonding antara senior dan juga guru, pelajar dengan guru, pelajar dengan senior. Itu is the bonding saja. Senior suruh sereka baju tu. Senior suruh sereka baju YDP. Itu biasa kan? Itu biasa berlaku ya. Masa zaman anak saya tu sampai ni, tapi itu pun kita cuba kekangkan. Kita cuba kekangkan Tuan Haji Zaimi kan. Sekarang ni maksudnya macam saya cakap lah, dari segi penerimaan ibu bapa daripada zaman kita tu, zaman saya dulu di asrama dengan zaman sekarang ni berbeza ya. Kontaknya berbeza. Jadi apa yang kami lakukan setiap floor macam di Sedar tu, blok ni cuma boleh blok form 1. Blok ni blok form 2, form 3, form 4, form 5. Why not kan? Kita ada blok masing-masing kan. Ada punya pro and cons di mana dari segi bonding antara junior dan senior tu akan ada limitation. Tetapi kita cuba nak kekangkanlah dari segi budak-budak kan kadang-kadang ni bila tak diberikan proper guidance dia akan cuba mengambil yang ekstrim part lah kan. Jadi kita itu pihak sekolah kebanyakan dah banyak buat allocation properly lah untuk meletakkan pelajar-pelajar ni mengikut tingkatan dan ikut blok ataupun ikut aras masing-masing. Itu pasal macam mana kita termkan dari segi bully dan juga dari segi bonding lah antara senior dan juga junior. Okey, Uncle nak buka soalan pada pelajar-pelajar ni. Tak nak tanya ke macam mana tentang aktiviti co-curriculum? Sebab kita dengar di peringkat SBP ni dahsyat dengan kemudahan padang dia. Dan Uncle dengar macam di SBP dia ada program antarabangsa. Anak-anak tak nak tanya? Amira, sila tanya soalan. Khairina, Muhammad ni, siapa lagi ni? Sofia, tanyalah. Kita bagi peluang ketua pelajar. Ada dekat sini tak? Siapa nama? Assalamualaikum. Amira, kenalkan tahun kelas apa? Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Amira. Saya ketua pengawas sekolah SK Sri Pristana. Saya nak tanya soalan sikit. SBP dengan MRSM, dia ada tengok tak result UPKK? Dari segi sekolah agama punya result. Angga cuba jawablah. Angga cuba jawab. Dalam masa aplikasi untuk SBP itu,
Ini pengalaman uncle dari segi dah 4 kali minta SBP melalui itu form tu. Memang ada UPKK tu dia kena masukkan data tu kan. Pasal dia ada minimum requirement untuk budak-budak ni untuk UPKK dia lepas. Sama ada berapa dia mumtaz ke, dia apa ke kan result dia tu. Jadi so that pasal kadang-kadang tu kita tak mau di SBP ni. Ada ibu bapa yang katakan, oh you tak belajar ngaji ke kan? Kita expect budak-budak yang masuk SBP dah pandai ngaji, dah pandai tajwid, dah pandai tauhid, fiqh semua dah sepatutnya kan. That's why the difference the criteria tu dalam permohonan untuk masuk SBP. Ya. Harap Uncle menjawablah, tapi mungkin bagus soalan tu. Baik, hari 2 ni ramai yang dah keluar result UPKK. Jadi tahniah yang dapat 8A 7A1B, tahniah. Okey, ada lagi soalan? Khairina tanya. Cepat. Tanya Uncle Zul. Kalau ada ibu bapa nak tanya pun boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Syuhada. Ini parent ke cikgu? Puan? Saya parent. Oh, parent. Okey, silakan puan. Saya nak tanya dekat SBP macam ni kalau macam MRSM dia ada homeroom, maksudnya ada cikgu dia jaga untuk satu batch ni. Jadi dia punya group lah. Kalau macam SBP ada ke macam tu ke? Dia ada mungkin ada apa sistem lain ke? Dia macam mewakili parents lah macam tu. Ada ke? Okey, di SBP kebanyakan dia panggil mentor mentee lah. Mentor tu ada cikgu mentor untuk DOM masing-masing ya. Dalam DOM kita ada lebih kurang hampir 50 ke 55 DOM di contoh saya bagi contoh di Sedar. Jadi setiap DOM tu ada mentor dia, macam mak angkat ke bapa angkat ke, yang anything regards to masalah anak-anak ni dia boleh jumpa pada mentor dia ni. Dia pergi ibu mentor, bapa mentor lah. Kadang-kadang tu macam mak bapak dia pun dah tahu dah ada WhatsApp group sendiri lah, dah contact mentor lah, contohnya nak hantar duit lah pada anak ni, dia hantar pada transfer kepada mentor ni pagilah pada anak ni kan. Jadi dia menjaga dari segi hal ehwal personal matters lah untuk anak-anak ni di sekolah. Mungkin dari segi konsep di macam MRSM tu saya tak pasti, tapi mungkin close to that lah lebih kurang. Baik, terima kasih. Sama. Terima kasih puan yang bertanya. Bagus soalan Soalan yang bagus. Okey, silakan kalau ada di kalangan parent nak bertanya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan NYDP, silakan. Saya nak tanya, kalau tadi dia tanya pasal UPKK kan, tapi kalau pelajar tu tak ambil UPKK, ada efek tak dalam dia punya application tu? Ini macam more like macam SBP punya ni kan. Saya tak pasti sebenarnya jawapan tu nak kata ya ke tidak puan mungkin macam pemprosesan di SBP ya. Proses di SBP. Tapi saya rasa macam jawapan saya tadi itu membantu untuk kelayakan dia untuk diterima ya. Membantu untuk kelayakan dia untuk diterima. Kan? Tapi kalau pasal dalam application tu ada UPKK punya requirement, jadi benda tu membantu. Tapi kalau tak ada tu saya tak pasti kata ya ke tidak. Mungkin kalau Tuan Haji Zaimi ada maklumat ke di pihak sekolah ke, mungkin boleh bantu saya daripada soalan tu Puan Roslaini tadi. Dia seperti yang kita maklum, untuk kemasukan, ialah waktu ada UPSR dulu, walaupun ada UPSR, tapi dia ada ujian UKKM kan, ujian kemasukan ke MRSM ataupun ujian kemasukan ke SBP. Yang mana ujian tu dia akan tanya 3 subjek, tak silap saya lah, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, matematik and sains. Dan juga soalan pengetahuan am. Contohnya siapa Perdana Menteri, sejarah, ada tanya soalan sejarah, ada pengetahuan tentang siapa pengasas Facebook contohnya. Dia akan tanya kenapa sekiranya, dan juga soalan-soalan yang contohnya apabila anda melihat kawan anda dibuli, apa tindakan anda? Contohnya soalan macam tu pun ditanya waktu ujian kemasukan ke MRSM. Jadi nasihat uncle, sebab Adeline dulu pernah ambil
ujian ini, UKKM ini. Jadi kalau sekarang ni mana yang dah mohon ke SBP atau MRSM, nanti apabila dapat je panggilan untuk memiliki ujian tersebut, jadi buatlah banyak study dan juga kalau dapat kepada soalan-soalan yang pernah macam batch 2021 yang pernah duduki soalan tu boleh dapatkan soalan-soalan yang pernah keluar waktu ujian UKKM tu. Ini sharing lah masa Adeline dulu ambil ujian tersebut. Okey, ni Tuan Haji mungkin boleh sentuh sikit tentang dari segi apakah program-program kecemerlangan yang ada di sekolah-sekolah SBP ni. Kita tahu macam sekolah di bawah kementerian atau sebab kita tidaklah kata satu program yang berasingan, tetapi uniqueness of SBP ni dia ada satu program special. Contohnya kalau di MRSM, dia ada satu program dipanggil orang kata apa pemikiran dari segi analytical program begitu. Jadi boleh tak Tuan Haji share sikit tentang value add yang ada dalam kurikulum di SBP ni tadi yang menjadi kelebihan yang kita katakan sekolah idaman ni tadi. Kalau boleh saya kongsi sedikit lah, maksudnya dalam macam tadi Tuan Haji Zaimi kata di Malaysia ni ada lebih kurang hampir 70 sekolah SBP 70 sekolah SBP. Tetapi dia dalam 70 tu ada 10 sekolah premier, dikatakan sekolah premier lah, sekolah premier SBP yang always diidam-idamkan lah kan, tapi oleh pelajar-pelajar ni Sri Putri, TKC, STF, MCKK, Alam Shah, Intergom, Faris Pitra dan juga serta kan. Sekolah 10 ni saya nak berkongsi sikit bahawa sekolah 10 sekolah ni dia menggunakan modul iPad. Modul program iPad di mana anak-anak ni belajar menggunakan iPad dalam semua dia punya homework dia semua tu dan juga program enhancement dia tu menggunakan iPad dan sekolah dan dalam 10 sekolah ni pun ada juga sekolah-sekolah yang dipanggil sekolah iPad sekolah Apple juga at the same time. Jadi apa yang saya nak kongsi ni macam kalau anak-anak ada yang apply any of these 10 school ni daripada 70 sekolah SBP yang lain tu, 10 sekolah ni dia special pasal apa yang pengalaman uncle ni macam anak-anak uncle yang macam Sri Putri tu contohnya, my daughter tu, dia penggunaan iPad daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tu, dia punya penggunaan dari segi buat video editing, programming, sistem semua tu memang advance kan. Dia keluar tu dia dah boleh buat macam-macam benda dah kan, dari segi IT dan teknologi ya. Jadi benda-benda tu semua tu dia belajar sama juga subjek-subjek yang SPM yang lain di sekolah-sekolah biasa walaupun sekolah asrama yang lain, tetapi dari segi knowledge dia, dari segi teknologi dia lebih daripada sekolah-sekolah yang lain kan. Itu dia modul-modul Apple yang dilaksanakan di 10 sekolah terpilih ni lah kan, premier ni. Jadi kalau ada anak-anak ni nak pilih sekolah asrama ni nanti, sekolah premier ni, 10 sekolah premier ni dia dipanggil sebagai School of Global Excellence. School of Global Excellence kan, dia different. Jadi anak-anak ni cuba apply juga ya 10 sekolah-sekolah ni, yang perempuan yang lelaki ke, mana-mana sekolah ni, dia program dia berbeza kan. Dan ini yang akan ada value add kepada anak-anak bila keluar nanti berbanding dengan anak-anak yang di sekolah harian ataupun sekolah SBP lain lah kan. Tetapi saya nak kongsi juga, setiap sekolah pun ada uniqueness. Sekolah sains, sekolah SBP yang lain pun ada uniqueness masing-masing macam ikut kebitaraan masing-masing. Itu pun penting juga. Contohnya macam saya faham yang difahamkan bahawa macam proses sekolah bitara je catur. Ada sekolah yang sekolah sains yang lain tu bitaranya robotik, macam-macam lah. So benda-benda ni semuanya akan menjadikan nilai tambah kepada anak-anak mengikut sekolah-sekolah mana yang anak-anak akan bersekolah nanti. So itu yang kita boleh kongsi lah. 10 sekolah-sekolah Global Excellence dan sekolah-sekolah bitara mengikut SBP dalam 70 tu. Tuan Haji, ni ada soalan di chat room. Maaf saya nak tanya, jawatan dekat sekolah rendah dia ambil kira juga ke untuk masuk ke sekolah menengah? Ni masuk sekolah SBP Maksudnya ini adalah ada merit sebenarnya.
Ada merit lagi. Ada merits. Ada merits bila anak-anak apply nanti dia akan tengok semua, bila kan you akan daftar dalam you punya apa tu, angka tak boleh ingat lah dalam sistem tu. Bila pemilihan di SBP tu dia akan tengok merit you ni semua. And we add value. So anak-anak yang masih dekat darjah 4, darjah 5 ni masuk macam-macam program di sekolah, jadikan diri you aktif kan, so that you boleh meletakkan macam-macam aktiviti you masa you minta sekolah-sekolah yang you idamkan nanti kan. Because anak uncle sebenarnya macam anak uncle Azman ni, pemain catur juga kan. Macam my daughter tu pemain catur juga. Jadi dia main catur, main wakil Selangor, menang benda, pernah juga pergi wakil Malaysia. Jadi benda-benda tu put very much weight dalam application dia ke SSP lah masa tu. Lepas tu dia dapat masuk SSP dengan merit dia pun masa di sekolah pun pengawas dan juga ada wakil-wakil ni. So benda tu ada merit-merit yang menambah dia untuk dipilih untuk masuk SSP masa tu kan. Tapi itulah the competitiveness tu makin daya saing tu makin meningkat. Jadi tak apa, insya-Allah yang penting libatkan diri dalam aktiviti akademik dan koko dan juga sentiasa berdoa. Berdoa sentiasa bersama ibu bapa, saya nak masuk sekolah Tun Fatimah contohnya, saya nak masuk sekolah Sri Puteri, saya nak masuk sekolah TKC. Setiap kali doa kan. Pasal uncle dulu ingat dulu masa uncle kecil-kecil dulu, masa bayi-bayi you all ni lah. Uncle kena doa, ya Allah aku nak masuk sedar lah. Aku masuk sedar. Tak tahulah masa tu kenapa uncle doa macam tu. Uncle dapat masuk sedar. You know. So the power of doa ni is something that you can think of. Kan? Jadi adik-adik semua dah boleh berdoa dah. Kan? Saya nak macam contohnya Nur Amirah, saya nak masuk TKC lah. Ya Allah bagi doa lah sesemua hati kan. Insya-Allah kan. Tuhan akan makbulkan. Tak masuk sekarang, masuk kemudian pun dekat tempat pun tak apa. InsyaAllah. Cuba. Okey, Pak Haji, mungkin kita selalu anggap apabila masuk SBP ni mungkin pelajar-pelajar yang kelas depan saja. Sebab kalau kita lihat macam pengalaman kami sendiri pun di SKSP, ada juga pelajar waktu UPSR tu masih dijalankan yang dapat 2A 2B pun dapat SBP. Yang dapat, because dia ada plus dengan aktiviti koko lah. Ada pelajar kami tu dapat 2A 3B and then dia adalah masuk aktif dalam sukan pun dapat di kursus dan sebagainya. Jadi mungkin Tuan Haji boleh share sikit. Maksudnya yang penting apply, yang penting kita cuba, mohon. Betul. Dan sekarang ni kemasukan ke SBP masih dibuka lagi sehingga 31 Disember 2021 untuk sekolah 2022. Jadi mungkin Tuan Haji boleh komen tentang pengalaman kami di SKSP. Tidak semestinya pelajar kelas depan ialah kalau kita kata perasingan kelas dulu pastinya. Jadi ada juga pelajar yang kalau akademik tu sederhana tapi plus kepada aktiviti koko pun berpeluang untuk dapat di SPP. Dia itulah maksudnya dia ke kriteria untuk kemasukan ke SBP ni, saya kongsi sebagai bapa dan juga sebagai PIBG, kadang-kadang tu setiap tahun berbeza. Kalau Tuan YDP Azman ingat mungkin 2 tahun 3 tahun lepas semasa pertukaran menteri kan, kemasukan SBP dia bagi pada budak-budak yang keluarga-keluarga yang ramai daripada B40. Tak kira sama ada resultnya 5A ke 6A ke masa tu masih ada JPSR je, tetapi dia beri kepada B40. So kriteria tu masa tu pada tahun tersebut tu kebanyakan pelajar yang masuk di asrama SBP masa tu termasuk sedar juga adalah daripada kalangan B40 dan resultnya hybrid. Ada 2A, 1A, ada sukan tak ada sukan kan. Jadi berbeza-beza. Tetapi selepas mungkin dalam setahun 2 yang lepas ni saya rasa dia punya kriteria tu dah distandariskan semula, dia masukkan ikut merit kan. Jadi itulah dah boleh balik anak-anak yang mungkin balance, mungkin belajarnya mediocre tapi dari segi aktiviti kokonya very superb, dia dah blend in, merit dia dah akan jadi almost setara dengan yang akademik saja kan. So anak-anak semua boleh apply tapi make sure that maksudnya you ada balance lah, maksudnya walaupun
you kelas belakang tapi dari bagi participation, penglibatan you dalam bidang koko dan sukan amat hebat, you boleh apply juga. And along the way you akan dapat insyaAllah akan dinilai untuk pemilihan ke SDP nanti kan. Tetapi yang penting tu macam Angka cakap lah kan, setiap tahun ada beratus kot yang ribu yang minta untuk masuk SBP kan, dan nak perlu mungkin lebih kurang 8,000 9,000 je. Buat tu baca doa juga insya-Allah kan. Banyak-banyak semoga apa yang kita minta tu akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Ya. Betul Jadi insya-Allah. Tuan Haji, Tuan Haji, YDP, saya nak tambah untuk kemasukan ke MRSM, memang tahun lepas memang diutamakan B40 ya. Sebab MRSM dia balik pula ke asal, sebab tujuan penubuhan MRSM ialah untuk membantulah anak-anak miskin B40. Tapi untuk SBP masih lagi kekal lah yang sama, dan mereka tengok dari segi macam saya kata tadilah, capaian anak-anak dalam PJSK ya, dalam PBD, dan paling penting ujian akhir semasa kemasukan ke SPP. Banyakkan anak-anak fail masa ujian tu lah YDP. Macam YDP kata tadilah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dengan pengetahuan am ya. Kalau ditanya Perdana Menteri pun tak kenal, susahlah Jadi bersedialah siapa-siapa ibu bapa yang minta anak-anak bersedia dengan ujian kemasukan nanti. Mungkin yang minta macam Amira, dia ada datang buat pengesahan, dia minta MRSM Ulul Albab ya, iaitu dia sudah semestinya kalau minta MRSM Ulul Albab dia nak tengok mengajilah keputusan UPKK dan sebagainya. Dia MRSM dia ada dia punya kebitaraan dia. Ya, itu saja YDP untuk tambahan makluman kepada ibu bapa lah yang ada pada malam ni. Banyaklah yang boleh kita berkongsi malam ni. Terima kasih Tuan Haji Zulkifli ya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Mentua. Banyak pengalaman ni. Dah berapa tahun jadi YDP ya? YDP baru 2 tahun. Tapi dah jadi JK, dah jadi NYDP, dah sampai saya rasa dah 7 tahun kot dalam PIBG. Okey. Teruskan kalau ada soalan YDP. Teruskan. Okey, mungkin kita boleh buka satu atau dua soalan kalau ada. Ibu bapa atau pelajar silakan. Assalamualaikum. Sorry, lagi satu soalan. Silakan puan. Ini. Okey. Saya nak tahu PBD tu dia ada tak sebagai kriteria, dia ada efek tak kalau bila nak apply tu? PBD adalah pentadbiran bilik darjah. Sebab sekarang ni dah tak ada yang Okey, saya jawablah bagi pihak guru besar ya. Okey, untuk PBD memang masa minta ni kita tengok yang 6 bulan yang sebelum ni. Tapi untuk penilaian akhir nanti bila kami guru-guru key in untuk kali kedua, nanti kita akan tengoklah pelajar-pelajar yang ada yang dapat sebelum ni dapat 4 ya. Dia markah penuh dia 6 ya PBD. Jadi insya-Allah lah kepada pelajar-pelajar yang layak, dan saya pun dah bagi tahu guru-guru memang budak-budak mencapai apa yang dalam kriteria dalam PBD. Mereka-mereka yang layak kita akan kita akan letak markah penuh lah pada mereka yang layak. Tapi kepada kalau kita rasa kalau BI dia tak boleh 6 tu, mana dia kita tak boleh letak 6 ya. Dia ada juga had dia. Jadi insya-Allah waktu yang minta ni, maksud Puan Leni, dia tengok PBD 6 bulan awal ya. Tapi untuk yang akhir ni untuk kemasukan ke MRSM dan juga asrama penuh, dia akan tengok markah keseluruhan yang kita akan key in pada hujung tahun lah, mana dia bulan 2 atau bulan 1 nantilah. Itu saja YDP untuk makluman semua ibu bapa. Terima kasih Tuan Jibi, terima kasih Tuan Haji. Okey, silakan kalau ada soalan lagi kita buka. So far Nur Amira di kalangan kawan macam mana sekarang?
Ada tak yang dah mohon SBP? Ada tak? Yalah mesti mereka dah berkongsi, dah bercerita. So far macam mana? Ada, Alhamdulillah. Ada. Nur Amira minta mana tadi? Ulul Albab. Alhamdulillah. Ulul Albab dengan Seri Putri. Seri Putri, insyaAllah. Dia Seri Putri dan sekolah tu dan STF ni antara sekolah-sekolah perempuan yang memang setiap tahun SPM-nya adalah sekolah yang terbaik, ya. Nombor 1, 2, 3 setiap tahun, ya. Maksudnya sekolah terbaik di Malaysia lah. Dia punya GPS pencapaian SPM-nya kadang-kadang tu bawah daripada 1. Very amazing actually, ya. 0.89, 0.9. Saya pun memang kagum dengan sekolah Seri Putri TKC STF ni lah, ya. Jadi saya doakanlah STS dia yang kata 3 sekolah tadi. Seri Putri. 3 sekolah perempuan yang terbaik di Malaysia ni adalah STF, SSP dan juga TKC lah. Anak-anak mungkin yang tak biasa dengar STF adalah sekolah Tun Fatimah di Johor Bahru. TKC Tunku Kosiah di Cyberjaya. Cyberjaya. Seri Putri di Cyberjaya dan TKC di Senayan. Seremban. Seremban. Apa yang Angka boleh kongsi sedikit lah sebelum habiskan ni, maksudnya kadang-kadang tu SBP ni dia dia unleash your potential. Kadang-kadang tu dia punya polishing your potential tu akan lagi-lagi cemerlang, maksudnya itu yang jadi, maksudnya macam setengah-setengah budak tu boleh daripada dia memang dah bagus, tetapi dia jadi lebih bagus because dia dalam environment yang begitu kompetitif, yang begitu berdaya saing, kan? Dari segi akademik, dari segi kawan-kawan dia, dari segi sokongan PIBG dan guru-guru dia juga, kan. Kebanyakan SBP ni ataupun MRSM lah, dia dapat dana khas daripada Kementerian Pendidikan, di mana banyak program-program khusus yang diberikan dilaksanakan di sekolah SBP ni, dan juga ibu bapa dan PIBG pun selalunya very aktif, dan juga alumni pun banyak menyokong. Apa yang Angka boleh kongsi juga, macam contohnya Sedar baru ini, alumni kami memberikan sebiji bas kepada Sedar yang bernilai 600,000, kan. Dan juga 3 tahun lepas TKC pun dapat sebiji bas daripada alumni dia juga, kan. Dan juga ibu bapa pun banyak jugalah yang datang daripada berbagai-bagai bidang dunia korporat, dunia kepakaran yang macam-macam ni, menyumbang balik kepada sekolah ni, ni untuk menaikkan lagi kemampuan potensi anak-anak ni lagi semua lagi cemerlang lagi, kan. Dan juga saya nak tambah juga pada segi PIBG dan KSIB. KSIB macam saya nak kongsi macam dulu-dulu masa zaman-zaman saya sekolah dululah, kan, 30 tahun dulu, 40 tahun dulu. PIBG ni macam just very biasa-biasa je, tapi PIBG sekarang ni bertindak dengan KSB agak aktif, ya, untuk membantu sekolah menaikkan nama sekolah dan juga memberikan dana banyak kepada sekolah untuk kecemerlangan anak-anak ni, kan. Itulah antara advantage yang berada di SBP ni lah, dan juga MRSM yang Angka rasa juga SBP ni, di mana alumni, pasukan ibu bapa dan pasukan kesokongan ibu bapa dan PIBG menyokong pihak sekolah untuk kemenjadian anak-anak yang lebih cemerlang di dunia maupun di akhirat, insya-Allah. Dia orang kata apa, cream of the cream, insya-Allah lah, insya-Allah. Mungkin boleh soalan akhir YDP. Soalan terakhir. Soalan akhir. Ada di chat room ni. Apakah persediaan mental ibu bapa dan anak-anak sebelum masuk SBP kalau dapat tawaran nanti? Okey, untuk ibu bapa tadi saya dah cakap tadi, bersedia untuk let it go, untuk let the children go, ya, itu nombor 1. Ya, percaya kepada anak-anak, percaya kepada kemampuan anak-anak, itu ibu bapa yang penting. Bila dia percaya pada kemampuan anak-anak ni, dia akan percaya anak-anak dia boleh berdikari dan boleh berinteraksi dan boleh sesuaikan diri, kan. Maksudnya ibu bapa akan terima panggilan, mak makanan tak sedap,
duduk tak sedap, tilam keras, tak ada aircon. Yalah rumah sekarang kita kan ada aircon kan. Tak best kan. Tapi anak ibu bapa kena kental. Kata tak apa, balik rumah nanti tidurlah ada aircon. Masak sudah sedap. Ayah bawa makan dekat keluar kan. Dia akan masa sebulan 3 bulan je. Lepas tu dia akan blend in. Sudahnya dia akan telefon mak dia, mak tak usah datang minggu ni pasal nak ada aktiviti dengan kawan-kawan lah. Dia dah call mak dia jangan datang lah kan. Dalam minggu, bulan pertama, bulan kedua, ketiga tu dia akan datanglah melawat kan. Dan bulan keempat, kelima dia dah sibuk, dia dah banyak aktiviti, dia dah rasa mak tak datang lah minggu ni kan. Tak balik lah minggu ni. Dia itu. Tapi ibu apa kena kental kan. Untuk anak-anak, saya kongsi sikit. Saya nak kongsi sikit kepada anak-anak, belajar untuk berkawan. Belajar untuk berdikari. Ya. Belajar, cabar diri. Kata kalau tak boleh gosok baju, basuh baju kan. Kalau tak boleh bercakap kan. Berkawan kan. Cabar diri, yang penting cabar diri. Ketiga, ambil peluang dan ambil kesempatan. Maksudnya Uncle cakap ni jangan maksudnya ambil kesempatan ke orang, bukan macam tu. Maksud ambil kesempatan pada peluang-peluang yang ada di sekolah asrama penuh ni. Ada program, ada kelas tambahan, ada speaker motivasi. Macam kami bawa di Sedar macam-macam. Saya sekolah lain saya dengar macam-macam. Bawa Ustaz Don lah, bawa Tengku Asmadi lah, bawa macam-macam, semua macam-macam. So you ada banyak-banyak maklumat ni you guna pakai dengan sebaiknya dan you absorb dan you akan jadi super person. Kan? Dan you akan dapat sharing dan knowledge daripada alumni juga kan yang berjaya-berjaya tu kan. So kalau you tak guna kesempatan dan peluang ni untuk absorb dan juga laksanakan, dan benda tu akan jadi satu waste kepada kamu semua kan. So ambil peluang pada semua kesempatan yang positif untuk anda semua kan. Tuan Haji ada soalan, izinkan saya bertanya, ada outing tak kat sekolah sama penuh? Ada. Mesti pelajar tanya ni. Masa COVID ni je tak ada. COVID tak ada. COVID ni memang tak ada. Memang sepanjang COVID ni budak-budak balik tapi tak boleh melawat kan. Balik sekolah tak boleh melawat kan. Assalamualaikum. Ya Mira. Nak tanya untuk tahun 2022 untuk kemasukan ke MRSM dan SBP boleh bawa ke gadget? Okey. Ini pengalaman Uncle lah. Uncle cakap daripada bukan pihak sekolah, mungkin cikgu Tuan Pengetua Zaimi boleh bagi komen lah. Tapi di Sedar dan juga berdasarkan pengumuman daripada YB Menteri Pendidikan, handphone dibenarkan untuk dibawa ke sekolah. Ya. Tetapi tata cara penggunaan handphone tu mengikut sekolah asrama penuh masing-masing akan disediakan oleh pihak warden sekolah tersebut. Macam sekolah Uncle cakap dengan HM dia, dengan warden, you bagi masa weekend saja. Pukul 6 collect. Kan? Pasal kami ada free phone, PIBG bayar free phone yang guna phone yang ni ada 5 untuk dia telefon mak bapak dia kan. Dan kita ada public phone dalam sekolah tu ada lebih kurang 20 kan. Jadi keperluan untuk phone ni, gadget ni tak perlu because sekolah kami ada iPad. Anak-anak ada iPad. Jadi bergantung kepada pihak sekolah macam ni nak sediakan penggunaan handphone. Kalau maksudnya Nur Amira kalau masuk dapat sekolah Sri Putri, insya-Allah Sri Putri tu pun sekolah iPad. Jadi memang setakat yang Uncle tahu, dulu masa 2 tahun lepas memang tak boleh dibenarkan handphone. Tapi baru-baru ni pengumuman ni, rasa Tuan Pengetua Zaimi boleh confirm, YB Menteri benarkan bawa handphone. Dan itu adalah atas budi bicara sekolah. Boleh bawa handphone tapi dalam keadaan terkawal, hari Minggu sahaja. Dan juga macam sekolah anak saya di SMKA, telefon yang bukan yang bodoh-bodohnya lah. Ya. Telefon 3310 tu. Sebab dia tak nak nanti budaya gila gadget nanti berlaku di sekolah. Ketagih gadget ya. Jadi bukan semua sekolah, dia tengok sekolah memang boleh bawa handphone, tapi ada macam Tuan Haji bagi tahu tadi, mungkin hari weekend yang undang-undang yang dikuatkuasakan oleh sekolah, ataupun handphone yang tidak ada boleh inilah handphone biasa aja.
Tapi insyaAllah pada ibu bapa di sekolah asrama ada telefon boleh telefon bila-bila masa je lah, anak-anak boleh telefon. Macam anak saya, dia kata satu dulu hari-hari telefon mak dia. Dia telefon saya tak angkat. Dia kata ayah dia sibuk kan, dia telefon maknya pun layan hari-hari, 3 bulan, hari-hari. Tapi macam YDP kata tadilah, mula je 3 bulan aja, lepas tu okey. Mak bapak kena kental Jangan pula mak bapak pula hari-hari nak pergi hantar makan dekat pondok jaga tak boleh tak boleh. Okey, kita kena latih anak-anak kita. Setakat sikit-sikit budak suruh setrika baju, senior suruh posot cuci kasut, tu biasa dalam asrama. Saya pun kena dulu tapi tak ada touching. InsyaAllah dekat asrama ada warden, ada cikgu yang menjaga anak-anak kita dari segi keburukan dia tu biasalah dalam 800 orang adalah seorang dua yang nakal macam YDP kata tadi, jangan campur dengan budak-budak yang tu campur dengan budak-budak yang beri motivasi untuk belajar. InsyaAllah kalau kata duduk asrama penuh paling kurang 6A SPM. Betul tak YDP? Betul. Paling kurang lah, tu pun paling betul. kurang. 7A, 8A biasa. Anak saya dulu 12 rasa. Jadi dia memang, orang kata apa, kalau anak-anak dengan masuk sekolah asrama ni jangan toleh ke belakang. Kejayaan menanti anak-anak. Paling kurang masuk matrik. Masuk matrik, matrikulasi, masuk. Macam anak saya tu hari dapat ambang asuhan Jepun dan yang sekarang berada di Jepun lah. Dah 3 tahun saya tak jumpa dia dah duduk asrama 3 tahun tak jumpa. Tapi kena sabarlah, kena sabar YDP. Kena sabar. Anak saya semua asrama. Saya 2 orang je kat rumah dengan orang rumah saya kat rumah. Sedih jugalah kan. Tapi nasib baik ayahnya sibuk. 7 minggu boleh ride. Macam tu ni ada ayah soalan sibuk daripada dulu. Raya ni dah jawab ni Dia kata Yalah. kalau saya nak tanya kalau ada orang bully kita dan kita boleh lawan balik tak? Kalau boleh kita gantung sekolah ke? Soalan ni dah jawab dah Report lah. Iaitu mungkin 30 second mungkin Raya ni mau jawab kot. Ni Tuan Haji soalan dia kata pasal dia kalau dia bully, dia bukan bully lah. Bully ni antara sama ada kawan sebaya. Kawan sebaya ni bergurau terlebih, kan? Kalau dia kawan sebaya ni bully, dia kalau dia mengusik kita tu bully ke ataupun dia bergurau. Jadi kalau dia bergurau, dia debit kamu debit dia balik. Itu bergurau kan? Kawan sebaya. Tapi bila bully ni dia satu one sided saja. Tak ada lawan balik, kan? Maksudnya biasanya senior akan membuli yang junior, kan? Bila dia macam saya cakap tadi, kalau ada body touch sebenarnya tak kira lah kawan sebaya ataupun kawan senior, body touch yang you resist, you tak setuju, you kena report kepada warden, kan? Kawan sebaya kadang-kadang membuli lagi teruk daripada yang kawan senior ni, kan? Bila kawan sebaya tu dah membuli, dia kata dah berdebit you rasa dia dah menganiaya you terus report kepada warden. Okay, terima kasih kepada semua pelajar yang bertanya dan parent. Kita inilah ambil yang kalau nak melihat sebenarnya mungkin tadilah bully ke orang usik, tapi sebenarnya 10 kebaikan, 20 kebaikan. Jadi kita masuk asrama ni nak pilih yang mana? Nak pilih kebaikan ke nak pilih yang kerana satu ni? Jadi kalau sekiranya ada lah perkara-perkara, sebab angka tu pun duduk asrama, memang tak nafikan lah. Dari segi ni, memang kita kena kuat. Sebagai pelajar yang duduk asrama ni kena kuat. Dan kita kena ambil yang 10-20 yang kebaikan ni tadi. Jangan kerana 1-2 ni, kenapa kita nak korbankan banyak lagi kebaikan kalau kita duduk di boarding school. Jadi kita kejar kebaikan ini. Yang benda-benda negatif ni kita abaikan. Dan dari pihak sekolah pun angka percaya dan seperti yang dikongsi oleh Tuan Haji Zul tadi akan cuba atasi benda ni sebaik mungkin dengan ada warden. Angka dulu tak ada warden pun. Ada warden tapi warden pun duduk sekolah ni, warden duduk ingat 30 km daripada sekolah. Dia pun jarang datang. Kita orang pandai-pandai lah dengan senior. Ialah kita orang
tak ramai. Jadi uncle dengan senior lah yang saling menjaga antara satu sama lain. Mengharap pun ada cikgu perempuan, dia pun seorang je. Jadi insyaAllah kita boleh survive. Dan uncle dah lalui pengalaman duduk sekolah rendah, sekolah menengah, boarding school dan masuk pusat pendidikan tinggi. Tapi zaman orang kata manis di sekolah ni takkan kita lupa sampai bila-bila. Seperti yang Uncle Zul cakap tadi, because kita duduk 24 jam dengan kawan. Itulah kawan kita, itulah kawan kita bergurau, kawan kita sedih, suka, gembira, 24 jam dengan kawan kita. So 6 tahun duduk di boarding school ni, satu pengalaman yang kita takkan lupa sampai bila-bila. Dan kita punya bai'ah, ukhuwah kita tu lain macam. Lain macam Lain macam. Kekal sampai hari ni. Kekal, kita orang punya ukhuwah tu kekal sampai hari ni. Jadi kalau dapat berpeluang, jadi ambil lah yang peluang sedemikian. Jadi itu saja. Dan mungkin saya jemput Tuan Haji untuk mungkin sedikit lagi boleh mempromosikan Sedar. Why Sedar the best? Bagi chance sikit. Sebagai wanita Sedar, masuklah Sedar. Yang talent ni, good talent ialah especially pelajar lelaki lah yang Pelajar lelaki lah, pelajar perempuan tak boleh apply Sedar. Amira tak boleh apply Sedar. Amira tak boleh lah. Jadi yang pendengar pelajar lelaki ni, kenapa pilih Sedar? Okay, mungkin sikit bagi promosi sikit. Okay lah, I mean Uncle, okay, apart from that Uncle kata SBP semua memang bagus-bagus, semua SBP mana-mana apply semua SBP bagus. Dan dapat ada, kalau narrowkan lagi SBP ada Premier School 10 yang Uncle cakap tadi tu kan. Dan kalau Sedar ni, Uncle boleh cakapkan Sedar ni you datang sebagai kanak-kanak lelaki dan you keluar sebagai seorang gentleman. Kan? Itu yang Uncle boleh kongsi. A very strong word, single word, you come as a boy but you will be out from Sedar as a gentleman. Kan? Ada, dan itu yang boleh kongsi di mana banyak program-program Sedar dari segi akademik, sasiah, leadership, quality yang kita bina di Sedar ni kan. Dan Uncle masa Uncle pegang sebagai PIBG itu because I want to make a change to the school, memberi sokongan pada sekolah dan kepada ibu bapa dan pada anak-anak untuk melahirkan lagi anak lagi cemerlang sebagai seorang khalifah di Malaysia ni, di muka bumi ni jugalah, insyaAllah kan. Anak-anak Pesantren Sedar ni sekolah lelaki ya. Jadi kita nak lahirkan leaders dan juga khalifah dan juga pemimpin. Itu yang kami aspirasikan untuk lahirkan di Sedar lah. Dan last but not least lah, saya nak kongsi ibu bapa pun kalau dah bulatkan fikiran hantar ke SBP, mudahkan kerja-kerja pentadbir sekolah, mudahkan kerja-kerja pentadbir PIBG juga kan. Sampai apa yang saya nak kongsikan, banyak yang sepanjang 7 tahun ni kan, mak bapak pun telefon, anak saya tak makan nasi lah kan. Macam mana nak kita nak bagi kemudian tak makan nasi ni kan di asrama kan. Bertanya saya, YDP dekat koperasi tak boleh ke jual coklat Cadbury? Anak saya tak makan coklat lain ni. Ada patut ibu bapa ni tanya saya, oh ada air kowe je kat sekolah ni, anak saya tak minum air RO ni kan. Ya, benda-benda macam ni semua ni kita tak boleh customize. Ibu bapa kena ingat, kalau dia sudah level of customization yang you nak pada anak you, SBP MRSM is not the choice for your children kan. You bela anak di rumah, bagi dia coklat Cadbury, bagi dia makanan chicken chop tiap hari, bagi dia minum air kuku ke apa-apalah kan. Pasal kita ada Kowe water, dia tak nak, anak saya tak minum RO water. So so this is kind of example yang ibu bapa yang saya hadapi lah, kami hadapi di sekolah sepanjang 7 tahun ni, macam-macam kan. Jadi a candid explanation saya cakapkan, tuan, puan, saya rasa tuan anak puan tak sesuai di sekolah ni, puan rasa belalah bagi dia duduk di rumah, bagi dia apa kelengkapan yang tuan nak bagi kan. Itulah. Itu sajalah saya punya last words lah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji Zul, promosi yang sangat menarik ya Tuan Haji. Kalau tak dapat tingkatan 1 ni, ada peluang lagi tingkatan 4. Tingkatan 4. Boleh lagi tingkatan 4. Bagi masa, bagi besar sikit, tingkatan 4 apply lagi masa. Tingkatan 4. Lepas PT3. Okey, alhamdulillah sampai sejam lebih banyak ya. perkongsian ni, bagus. Bagus sangat perkongsian ni.
Ji, mungkin penutup Ji, sila kalau ada sepatah tu kata nasihat kepada anak-anak yang nak mohon SBP ni. Okey, Haji Zaimi, anak-anak silakan. yang nak mohon SBP, mana-mana yang nak mohon boleh mohonlah ya sebelum tutup, dan ada ramai juga yang datang jumpa saya untuk pengesahan sijil dan sebagainya untuk tanda tangan oleh guru besar. InsyaAllah saya menyokong semuanya. Macam Amira datang itu saya tak kenal dia. Saya ingat budak universiti mana. Sekali tengok Amira dia pakai mask dia datang sendiri. Mana dia bersungguh tu. Dia memang nak betul-betul. Ya, alhamdulillah kita tengok budak-budak yang nak masuk SPP ni dia ada challenge, dia nampak dia punya talented, ya, nampak. Dah nampak lah dari segi cakapan dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ibu bapa bulatkan tekad untuk masuk asrama anak-anak di tingkatan 1, jangan pandang ke belakang. Kalau rasa tak nak lepas lagi, macam Tuan Haji cakap tadi, nak minum air kowe, ya, masih lagi nak peluk mak tidur, ya, janganlah hantar. Kan? Tunggu tingkatan 4. Pak Islam ni gelak je tu. Okey, maknanya tunggu tingkatan 4, tunggu besar sikit. Tapi kalau rasa nak masuk daripada tingkatan 1 ni, bulatkan tekad. InsyaAllah kejayaan menanti anak-anak. InsyaAllah SPM paling kurang 7A kalau dah masuk asrama penuh. Itu sajalah daripada guru besar. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak PIBG, merakamkan ucapan setinggi penghargaan pada Tuan Haji Zulkifli Harun, WDP PIBG Sedar, Tuan Haji Zaimi, Guru Besar, Puan Lainin WDP, anak-anak semua, Nur Amira mewakili semua pelajar-pelajar SKSP, selaku ketua pengawas, para ibu bapa yang hadir malam ni. Tadi nak dekat cecah 100 orang yang menyertai sesi kita pada malam ni, yang memang kita fokus dan kita galakkan pelajar tingkatan darjah 5 dan 6. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Suhaida, unit bimbingan dan kaunseling yang telah bersama-sama kita menjayakan sesi kita pada malam ni. Jadi akhir kalam, tahniah pada anak-anak yang telah menghabiskan sesi persekolahan daripada darjah 1, daripada tadika sampailah darjah 6. Ini satu belum habis lagi WDP. Oh iyalah, dia orang sampai bulan 3, bulan 2. Tapi maknanya sampai ke penghujung, hampir ke penghujung, akan meneruskan lagi kejiduan, orang kata apa, sehingga menamatkan di tahun 6. Sebab kita biasa hujung tahun ni dah habis dah. Sekolah akan mula semula pada 10 Januari. Amira Nani Khairina akan sambung balik darjah 6 sampai hujung tahun Februari 2022. Jadi dengan kata itu, sekali lagi terima kasih Tuan Haji Zul. Itulah kita berwebinar, jadi tak adalah makan minum. Kalau datang sekolah boleh kita nanti kita jemput Tuan Haji datang sekolah kita WDP. InsyaAllah nanti lepas PKP mungkin kita boleh buat sesi secara bersemuka. Mungkin sesekali tu aja hari apa kita jemput nantilah kita punya hari co-curriculum ke, hari anugerah ke, kan? InsyaAllah. Untuk kita berkenan rapat lagi lah. Jadi terima kasih semua. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih atas perkongsian. Terima kasih. Malam. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.